Baik, kat situ. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Benar ke dakwaan mengatakan ada 5 orang ahli Barisan Nasional yang bakal melompat? Soalannya, siapakah mereka? Apa implikasi mereka kalau mereka melompat, dan apa akan jadi pada negara kalau sekiranya mereka melompat? Okey, itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak, terutama yang risau macam mana keadaan negara kita sekarang ni. Adakah negara kita akan tumbang? Adakah apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku kepada mereka? Itu persoalan yang saya akan bahaskan malam ini. Yang kedua, berkenaan dengan ada desakan supaya UMNO membawa kepada kepimpinan baru, dan saya sebenarnya tak nak dwell terlalu sangat dalam permasalahan apa cerita UMNO, tapi bagi saya biarlah UMNO menyelesaikan perkara ini dalam cara dan kapasiti mereka tersendiri, tetapi kita boleh bagi ulasan yang yalah macam itulah kan, ulasan-ulasan kita berdasarkan kepada pemerhatian kita. Kemudian, bersatu tak puas hati Exco di Kedah. Kenapa mereka tak puas hati? Kenapa bersatu tidak diberikan? Kenapa saya kata tempoh hari bahawa PAS dan bersatu ni akan bertelagah? Dan saya kata selepas bulan 8, perpecahan akan berlaku di kalangan mereka. Now, PN guna logo sendiri dalam kemerdekaan ini. Apa implikasi dia? Apa benda yang nak dibawa? Dan saya kata tadi, MB Kelantan bakal disaman. Dia kata 2 adun pembangkang koyak. Kita cerita tentang perkara tersebut. Tapi sebelum itu, bawakan kisah berhibur di pusat hiburan. 13 pegawai anggota polis ditahan tugas. Selama 13 anggota dan seorang pegawai kanan polis telah ditahan tugas selama mereka diberkas dalam serbuan Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman di sebuah pusat hiburan di Seremban, Negeri Sembilan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichai berkata tindakan telah diambil terhadap mereka ialah ditahan kerja. Kita juga sedang siapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada Peguam Negara, katanya. Ayub Khan hadir ke tanah perkuburan bagi memberi mohon terakhir kepada Allahyarham Datuk Seri Johari Harun yang maut dalam nahas pesawat Beechcraft 390 di Almina, Shah Alam, Khamis lalu. Ayub Khan berkata seorang timbalan pendakwa raya dan pendaftar mahkamah turut ditahan dalam serbuan awal pagi itu. 13 anggota dan seorang pegawai polis serta 2 penjawat awam yang ditahan positif dadah, manakala seorang lagi anggota negatif dadah dikenakan tindakan tata tertib, katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata semua anggota buat masa ini dilepaskan dengan jaminan polis sementara kertas siasatan dilengkapkan. Kita tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu ditangkap dalam operasi hiburan dan kita akan ambil tindakan tegas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni ikut saya lama, tuan-tuan ingat tak, saya pernah berkata masa kita mula-mula memegang kerajaan, I think ujung tahun lepas, saya kata alangkah eloknya, ini kalau Perdana Menteri dengar lah, alangkah eloknya kalaulah Ketua Polis Negara itu adalah Ayub Khan. Ingat siapa yang dengar saya punya live, saya kata alangkah eloknya kalau ketua negara kita, polis negara kita itu adalah Ayub Khan. Beliau sekarang adalah timbalan, ranking, ketuanya adalah insya-Allah pencen mungkin tahun hadapan, dan tahun hadapan Datuk Ayub Khan akan naik jadi ketua polis negara. Bayangkan kalau kita ada orang sebegini menjadi ketua polis negara kita. Bagaimana nanti integriti kita ni, tu saya kata, kita dalam reformasi yang kita nak buat, kita bercakap tentang reform atau kita nak memperbaiki sistem yang ada. Tak cukup kita sekadar kita kata kita memperbaiki ekonomi, of course, tetapi ekonomi itu tak akan dapat diperbaiki dengan baik kalau daripada segi integriti petugas-petugas awam itu. Sebab itu ada panggil daulah terpendam, ada orang panggil kata the deep state. Ada di kalangan pegawai kerajaan sendiri yang dikatakan cuba nak sabotaj kerajaan ini. Kita bukan kata semua, tapi ada di kalangan mereka yang sebelum ini dilantik sewaktu Perikatan Nasional cuba untuk sabotaj kerajaan madani ini. Dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai dalam pelbagai jabatan, dalam pelbagai kementerian, benda ini berlaku dan kita sudah kenal pasti. Cuma tindakan yang akan diambil, kita tak boleh terlalu drastik. Nanti orang kata kita kejam. Tetapi kalau daulah terpendam ini atau deep state ini tidak ditangani dengan segera, maka akan berlaku kejatuhan dan akan berlaku satu penipuan kepada rakyat tentang apa yang kerajaan ini cuba usahakan, dan apa yang kerajaan ini usahakan tidak akan sampai ke bawah. Kenapa reformasi itu berlaku? Berlakunya reformasi kerana kepincangan di dalam sistem itu sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dan dituduh liwat kerana beliau tidak dapat disabitkan dengan sebarang kesalahan rasuah.
tahun 90-an, 80-an, 90-an, menteri yang mana berada di dalam UMNO pada ketika itu tidak dapat lari, mesti dikaitkan dengan kalau tak projek kroni, kalau tak nepotisme, kalau tak rasuah. Memang akan ada kaitan. Dan begitulah Mahathir mengawal orang-orang dia pada waktu itu. Tetapi ada satu makhluk, satu manusia yang tak boleh nak dikenakan dengan sabitan rasuah, tak boleh dikaitkan dengan rasuah, Anwar Ibrahim. Disebabkan tak boleh disabit dengan rasuah, maka diletakkanlah charges liwat ke atas dia. Kenapa nak letak charges liwat ni? Kenapa tak letak charges macam berzina ke, macam tangkap halwat ke apa ke? Tangkap halwat bukan satu kesalahan undang-undang. Tetapi liwat satu kesalahan undang-undang. 20 tahun penjara. Akta 37, Section 377. Kanun keseksaan. Dia nak kena penjarakan Anwar Ibrahim. Pastikan Anwar Ibrahim itu dipenjarakan. Saya pernah dengar cerita, wallahualam cerita ni betul atau tidak. Anwar Ibrahim pernah ditawar puluhan juta. Dengan syarat keluar daripada Malaysia, duduk luar negara, bawa keluarga, dia tidak akan dijanji, tidak akan diganggu sepanjang hidup dia. Sewaktu dia dalam penjara. Tetapi apa yang Anwar Ibrahim kata? Tak nak, tak apa. Perjuangan dia untuk rakyat. Kita tak faham benda ni. Walaun bukan dia tak faham. Walaun pada peringkat awal adalah Walaun, okey kita nak faham. Tahun 98, Walaun ni dipecah kepada dua grup. Satu grup yang pro Anwar Ibrahim. Fadil Noh umpamanya, mereka yang pro Anwar Ibrahim. Nik Aziz antara yang pro Anwar Ibrahim. Tetapi ada yang anti Anwar Ibrahim pada waktu itu. Antaranya adalah Hadi Awang. Kita jangan tak tahu bahawa rancangan untuk nak take over PAS pada waktu itu adalah untuk memastikan kelangsungan geng-geng Mahathir. Yang keluar daripada, sampai ada satu grup di dalam PAS pada waktu itu, digelar sebagai Jebon, Anwar Rinas, digelar sebagai apa orang kata Munafik Haraki dan sebagainya. Dan mereka lah yang sekarang ini membentuk Amanah. Antaranya siapa? Salahuddin Ayub. Arwah Salahuddin Ayub. Antaranya siapa? Mujahid Yusuf Rawa. Antaranya siapa? Khalid Samad. Antaranya siapa? Mat Sabu. Mereka inilah yang dihalau keluar daripada PAS kerana mereka membawa agenda reform yang sebenar. Dan kita ketahui, kita tengok bagaimana keadaan PAS sekarang sanggup mengguna apa saja untuk fitnah. Dan untuk nak memenangi, untuk nak menang, mereka sanggup fitnah, mereka sanggup khianat, mereka sanggup melanggar asas Islam itu sendiri demi kerana nak berkuasa. Kenapa tuan-tuan? Ini bukan saya cakap. Recent bacaan saya baru-baru ini mendapati bahawa Syiah telah mula menyusup masuk. Bukanlah mula, dah lama dah sebenarnya. Tetapi Syiah dah menjadi satu apa orang kata, dah menjadi satu perkara yang predominant di dalam PAS sekarang ini. Mereka nak menjadikan negara ini seperti Iran, seperti Iran, di mana kuasanya ditentukan oleh ulama. Sebab itu ada satu ceramah saya dengar. Dia kata apa? Ulama warisatul anbiya, ulama itu waris Nabi, maka dia lebih tinggi daripada sultan. Kalau tuan-tuan faham lebih tinggi daripada sultan, artinya kata apa? Arti kata mereka nak berkuasa, mereka yang nak mentadbir negara ini, dan mereka yang nak memastikan bahawa mereka lebih tinggi even daripada pemerintah kita. Siapa yang berpandangan demikian tuan-tuan? Siapa yang membawa pandangan imamah tuan-tuan? Kalau bukan Syiah. Saya tak kata bahawa Hadi itu Syiah, saya tak kata demikian. Saya tak kata Taqiyuddin itu Syiah, saya tak kata demikian. Saya mengatakan bahawa pemikiran, ideologi, pemahaman, kefahaman bahawa apa orang kata negara Islam dalam bentuk bagaimana? Syiah adalah negara Islam yang mereka bawa. Tuan-tuan, wilayatul fiqh dalam bahasa kita, dalam translasi apa dia? Kepimpinan ulama. Wilayatul fiqh ni wilayatul fiqh ni adalah siapa? Daripada gagasan mana? Kalau bukan daripada Syiah. Dan Syiah lah yang mula memperkenalkan bahawa sesiapa yang tidak mengikuti ulama atau pemimpin itu, hukum dia kafir, tuan-tuan. Yang mengkafirkan orang, yang menjadikan orang kafir adalah pegangan dan pandangan Syiah. Dan Syiah jugalah antara yang berpandangan. Dia ada satu konsep taqiyah. Boleh berbohong, boleh memfitnah, boleh menipu, asalkan boleh menang objektif, iaitu negara Islam itu. Tuan-tuan, pemikiran sebegini sebenarnya sangat bahaya. Sebab bukan itu kaedah Islam yang diajar oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah.
Sesiapa yang membawa ajaran bahawa dialah saja memperjuangkan Islam, inilah saja model Islam, tidak ada model lain, berkemungkinan besar dia membawa model ajaran Syiah, tuan-tuan. Yang ini kita akan dwell further. Lepas ni kita akan tengok bagaimana Menteri Besar Kelantan kata dia ada orang ni keluar daripada perjuangan Islam. Kita akan tengok. Nak membawa, ada yang kata, alah kau menipu lah Is, kau sengaja nak main naratif. Tak, kita akan tengok apa yang Menteri Besar Kelantan perkara ini. Baik, sebelum itu, Ayub Khan berkata, ini pesanan penyaja, jangan sebar video mangsa nahas pesawat. Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat yang terhempas di lebuh Gatri berdekatan Bandar Elmina. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan berkata, mana-mana pihak yang masih berdegil bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Saya nak seru kepada masyarakat, jangan tularkan benda ini. Hormatilah privasi keluarga mangsa. So kalau ada tuan-tuan video-video tersebut yang mungkin tersebar atau tuan-tuan sebarkan melalui social media dan sebagainya, saya sarankan padam terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu, tak padam teruslah, tak payahlah kan. Benda tu apa orang kata dah di apa orang kata yalah, padamlah. Bukan tugas kita nak kena menyebarkan benda-benda macam ni, itu tugas pihak berkuasa kan. Ini pesanan penaja. Okey.